Abu Mihjan As-Saqafi radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi SAW. Dia dulu seorang alkoholik dan subhanallah, sebelum Islam dia dulu biasa menuliskan puisi mengenai khamarnya. Dan salah satu perkara dalam wasiahnya, dalam pesanannya kepada anak-anaknya, katanya, sekiranya aku mati, aku mahu kamu membasahkan kubur aku dengan khamar supaya tulang-tulang aku dapat serapkan semuanya. Bercakap tentang seorang penagih kan. Dia malah ada tulis qasidah untuk ketagihannya itu. Okey, semasa dia memeluk Islam, dia mempunyai masa yang sangat-sangat sukar untuk membuangkan tabiat alkoholnya. Dan subhanallah, dia terlibat dalam perang-perang bersama Nabi SAW. Dia bersama dengan ummah, tetapi dia secara rutin akan disebat kerana dia selalu kena tangkap dalam keadaan mabuk. Dan perkara ini adalah sesuatu yang berterusan malah ke dalam era khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampailah dia sudah berumur dalam era khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga. Dalam era khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika umat Islam sedang berperang dengan orang-orang Parsi dalam perang Qadisiyah, memerangi penindas zalim Kisrah yang hebat itu, untuk membebaskan bahkan rakyat Parsi dari pemerintah zalim mereka, dari maharaja mereka. Dia ni mabuk lagi. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah panglima tentera. Dia terpaksa sebatnya lagi. Dan ketika pertempuran Qadisiyah bermula, anda tahu tak apa hukuman yang dikenakan pada Abu Mihjan radhiyallahu taala anhu? Kamu ni akan diikat semasa kita pergi berperang Qadisiyah. Kamu tidak boleh ikut kami untuk memerangi tentera-tentera Parsi dan berkhidmat untuk ummah kamu. Abu Mihjan menangis dan menangis dan menangis. Dan dia merayu-rayu pada Sa'ad radhiyallahu anhu. Janganlah engkau melarang aku untuk berkhidmat pada Allah. Aku tahu aku memang sakit ni. Bagi aku peluang lagi. Jangan kau larang aku untuk berkhidmat pada Allah. Aku memang tahu aku mempunyai masalah dengan khamar, tapi janganlah kau larang aku untuk berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebilangan dari anda mempunyai jenis-jenis ketagihan. Sebilangan daripada anda ketagih dengan pornografi. Sebahagian daripada anda ketagih dengan membuat dosa, tapi anda masih mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masalahnya ialah anda tidak dapat nak membenarkan cinta Allah dan Rasulnya itu untuk tinggalkan dosa itu. Ini tidak bermaksudkan anda tidak mengasihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi anda perlu membuangkan tabiat buruk itu, anda perlu melepaskannya. Allah mahukan iktibah dari kamu. Allah mahukan ketaatan dari kamu. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, okey, dengar sini, aku tidak dapat settle dengan kamu sekarang. Aku akan settle dengan kamu selepas pertempuran Qadisiyah. Jadi dia mengikat Abu Mihjan di sebuah bilik betul-betul di sebelah rumahnya. Dan ketika dia pergi untuk pertempuran Qadisiyah, isteri kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, Salmah radhiyallahu taala anha, dia terdengar Abu Mihjan menangis dengan kuat. Jadi dia terfikir pada dirinya sendiri bahawa sesuatu berlaku kepadanya. Jadi dia berlari, bergegas ke bilik untuk cek apa yang sedang berlaku dengan Abu Mihjan radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, "Madik, kenapa ni?" Dan Abu Mihjan mula berkata lagi, "La tahrimni min khidmatillah." Jangan melarang aku berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan aku pergi berperang dengan mereka. Salma radhiyallahu anha berkata, "Bagaimana aku harus membiarkan kamu berperang dengan mereka? Suami aku adalah panglima tentera. Dia mengikat kamu. Apa yang akan memberi jaminan pada aku bahawa kamu akan balik?" Oleh itu dia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kau melepaskan aku akan menutupkan wajah aku. Aku akan berkhidmat dalam pertempuran Qadisiyah dan aku akan balik sini lepas tu. Aku akan mengikat balik diri aku di sini dan aku tidak akan bagi tahu sesiapa pun apa yang aku buat." Salma radhiyallahu anha mempercayainya. Dia dapat melihatkan dan rasakan akan keikhlasan, dan itu adalah sebuah firasah seseorang mukmin. Dia dapat melihatkan kebenaran dalam apa yang Abu Mihjan katakan. Jadi dia membebaskan Abu Mihjan. Lepas tu dia bergegas ke peperangan Qadisiyah. Dia menutupkan wajahnya dan dia berjuang dengan sangat berani. Dan Sa'ad radhiyallahu anhu, ketika dia sedang menyaksikan pertempuran, dia tertanya-tanyakan, siapakah lelaki tu? Dan setelah pertempuran selesai, Sa'ad radhiyallahu anhu berkumpul dan dia berkata, mana pahlawan tadi yang wajahnya ditutup? Mana dia pergi?
supaya kita dapat memberikan dia pengiktirafan, pujian kepada dia dan kita dapat memberikan ganjaran kepadanya, membuatkan doa untuknya. Tidak ada satu pun yang tampil ke hadapan. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu sangat bingung. Siapa lelaki itu? Abu Mijan kembali ke bilik yang dia dikurung. Dia mengikatkan balik dirinya dan dia tidak pernah bagi tahu sesiapa tentang apa yang telah terjadi. Sa'ad radhiyallahu anhu dia balik dari pertempuran Qadasiyah dan dia kembali kepada isterinya. Kami ni, kita semua berada dalam pertempuran Qadasiyah. Dan dia berkata, ada lelaki ni tapi wajahnya dibalut, ditutup. Dan dia ni telah berjuang dengan sangat berani. Dan ketika aku panggil dan bertanya kepada tentera kita siapa dia, tidak ada yang tampil ke hadapan pun. Dan Salma radhiyallahu anha berkata, kamu ingin tahu siapa tak itu? Itulah tawananmu, Abu Mijan. Sa'ad radhiyallahu anhu sangat terkejut. Dia berkata, macam mana dia boleh datang? Aku telah mengikatnya. Isterinya berkata, saya melepaskannya pergi. Dan dia balik sini. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu memasuki bilik Abu Mijan. Dan dia dapat melihatkan Abu Mijan tercungap-cungap dengan kuat dalam kepenatan. Dan dia mengalami banyak luka di seluruh badan dia. Dan Sa'ad radhiyallahu anhu dia mula menangis. Dan dia terus peluk Abu Mijan. Dan dia berkata di telinga Abu Mijan, katanya, wallahi aku tidak akan sebat kau lagi walaupun kau minum selepas tindakan kau ini. Dan tentu saja dia mengatakannya sebagai satu kaedah ekspresi. Aku tidak dapat nak sebat kau lagi. Abu Mijan, dia menangis. Dan dia berkata, ya Sa'ad, wallahi, aku tidak akan minum alkohol lagi. Dan dia terus berhenti lepas tu. Kenapa? Kerana dia sedar bahawa ada perjuangan yang lebih besar dari diri dia sendiri. Aku tidak ada masa untuk sibukkan tentang khamar aku dan dosa-dosa aku dan perkara-perkara remeh dalam hidup ini. Aku mempunyai ummah yang menaruhkan expectation pada diri aku. Dan kita semua sebagai ummah Allah Azza wa Jal mempunyai expectation terhadap kita semua. Subhanallah.